Minggu lepas lepas kelas ada yang bertanya saya, Ustaz, semayang dekat kubur ni macam mana ni? Semayang di atas kuburan, tuan-tuan, ini satu soalan. Okay? Dan kita, tuan-tuan, tidak menjadi kelompok penyembah kubur. Orang Sombat ni dia pergi naik makam Syekh Said ni, kita bukan sembah Syekh Said, kita bukan sembah kubur Syekh Ahmad, kita bukan baca salat azamiyah kat makam Syekh Faiz Syekh Murtada tu, kita bukan sembah kubur dia. Kita tak ada dalam fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita bukan penyembah kubur seperti yang dituduh oleh geng-geng yang sebelah sana. Itu satu benda yang berbeza. Penyembah kubur bab lain, tapi ziarah kubur bab lain. Maka tuan-tuan, dalam solat ini 7 tempat yang terlarang, dan ulama juga berselisih pandangan larangan itu apakah makruh ataupun haram. 2 pandangan lah. Okey, kita lanjutkan dulu, nanti saya akan kupas, tuan-tuan. Hadis yang ke-10, yaqulul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala an Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Ini pun kita dah baca sedikit, tuan-tuan, pada kelas yang lepas. Kita solat, tuan-tuan, dia kata apa? Jangan menghadap kubur, jangan duduk atas kubur. Okey, saya dah jelaskan contoh-contoh yang berlaku di Malaysia ni tak banyak lah. Kalau ada pun Masjid Sendeng, Jalan Jolobu, dia berdinding kubur keluarga Datuk Undang, Datuk Kelano depan masjid, tapi berdinding, terhalang dengan dinding. Jadi kalau terhalang dengan dinding, itu tak ada apa isu lah. Kalau Masjid Husain, dia sebut minggu lepas, bukan Masjid Husain Semandua, Masjid Husain Kahirah, yang ada dimakamkan kepala Sayyidina Husain di situ. Kalau di situ pun time ziarah dibuka pintu itu, pintunya di belah sana sikit, sebelah mimbar kita ni, ya. Masa waktu masuk waktu solat, pintu itu akan ditutup bagi mengelakkan jemaah yang sedang solat menghadap direct secara langsung kepada kubur. Okey, clear. Ada penghalang, ada pintu yang menutup, ada dinding yang menghalang daripada kita direct, supaya kita tak melanggar hadis ini. Jangan solat menghadap kubur. Okey, kubur yang berdekatan dengan kita lah, kubur di kawasan yang sama di masjid. Tuan-tuan, okey, taib. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza jaa ahadukumul masjida. Okey, ini tuan-tuan, hadis ni bab lain. Sekejap ini bab najis pada selipar. Okey, cuma saya nak cerita sedikit dalam bab solat di kubur pun, tuan-tuan, jumhur ulama mengatakan harus. Kalau kita yakini tempat yang kita solat itu atas tanah kubur tu tak ada najis, kan, tak ada tulang ke apa ke, boleh semayang. Boleh semayang walaupun di atas kubur, ya. Kemudian, tuan-tuan, ya, kalau itu solat biasalah, solat fardu ke solat sunat, harus dilakukan walaupun di atas tanah perkuburan. Dengan syarat tadi, tuan, larangan itu terpakai kalau takut kita sembahyang kat kubur tu. Takut tu, satu, orang Melayu ni takut dengan hantu. Kita macam malam Jumaat kita takut hantu, tapi orang Mosi, tuan-tuan, hantu takut kat dia. Sebab tu mungkin saya ada cerita di Masjid Husin, saya ingat saya cerita, kalau di Mosi tanah perkuburan itu bawah kubur, atas bangunan, atas orang duduk. Cukup setahun ditukar, dipindahkan, tuan-tuan, masuk jenazah baru, kubur keluarga. Kalau di Mesir malam Jumaat, hari Jumaat Mesir cuti, malam Jumaat dia gelek, dia kita buat tahlil Yasin, kadang-kadang dia buat tarian gelek atau kubur, tak ada takut apa-apa dah. Sebab, tuan-tuan, dia lagi parah, dia hantu kan? Hantu pun takut dengan dia sebahagian lah. Yang baik tu ramai, ada 2-3 orang yang dogi-dogi ni. Itu di suasana di Mesir, tuan-tuan, dia tak ada isu, ya, untuk di Mesir lah. Taib, ya. Cuma saya katakan tadi, untuk solat atas kubur boleh. Kalau kita bincang solat jenazah atau kubur, itu lagi khususlah hukum dia. Kalau solat jenazah atau kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah solat tengah malam
Kenapa tuan-tuan? Atas jenazah seorang makcik cleaner, siap perempuan, siap wanita. Makcik yang vacuum masjid tu meninggal di siang hari. Sahabat tak nak ganggu Nabi, dia tak bagi tahu Nabi, tak ada WhatsApp Nabi dah, diam dia. Nabi tanya, ada meninggal ke tadi? Ada Rasulullah, Kak Piah ke Kak Minah ke meninggal, siap masjid. Oi, Nabi kata orang masjid ni orang besar, orang penting, walaupun dia siap. Nabi pergi ke kubur, Nabi solat jenazah ke kubur wanita tersebut. Jadi itu tuan-tuan, wanita yang cleaner masjid yang Nabi solat atas jenazah itu. Nabi solat dalam kubur setelah wanita itu dikebumikan. Okay, ini pun kita fahamlah. Dari sudut solat jenazah ini memang ada dua pandangan tuan-tuan di kalangan ulama. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali tuan-tuan, dia kata apa? Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummu Salamah, dua isteri Nabi ni, orang semayang jenazah dua isteri Nabi ni atas kubur. Kubur mereka kat mana? Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Ummu Salamah, Baqi'. Perkuburan Baqi'. Okey, atas kubur tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan yang jadi imam ketika kewafatan Sayyidah Aisyah, yang jadi imam untuk jenazah Sayyidah Aisyah ialah Sayyidina Abu Hurairah. Jadi tu zaman-zaman gemilang lah, semua sahabat-sahabat, isteri Nabi, keluarga Nabi kan. Jadi maknanya ini sebagai dalil yang menjadi sandaran bagi mazhab Hambali dan mazhab Hanafi mengharuskan solat jenazah atas kubur. Boleh. Tetapi mazhab Syafi'i tuan-tuan, dia ambil sedikit berhati-hati, dia pergi kepada makruh. Mazhab Syafi'i, Imam Atha bin Abi Rabah, dan pendapat kedua dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad, dia kata apa? Kita pakai hadis kubur bukan tempat solat, maka kata Imam Syafi'i, kubur kalau kita solat di situ hukumnya makruh. Tuan-tuan, adapun perbuatan Nabi yang solat di kubur sembahyang jenazah, dan Sayyidina Abu Hurairah tadi tuan-tuan yang mengikut Nabi, maka perbuatan itu dihukumkan li bayanil jawaz, bagi menghukumkan, menerangkan keharusan solat jenazah atas kubur. Okey, jadi saya tuan-tuan bersyukurlah juga dapat baca kitab ni, dapat baca tajuk ni. Saya baca juga sikit karya Kashful Mastur, tempat akil belajar daripada Syekh Prof Syekh Mahmud Said Mamduh di Zawiyah Kahirah tuan-tuan. Syekh Said Mamduh dia ada tulis kitab tentang Ahkamul Qubur ini, dan dia menghuraikan apa maksud tak boleh semayang menghadap kubur, apa maksud tak boleh duduk atas kubur, apa maksud tak boleh langkah atas kubur. Dia bahaskan detail. InsyaAllah tuan-tuan doakan dah selesai Covid nanti, bukan selesai apalah, maksudnya kalau kita dapat SOP baru membenarkan perhimpunan yang ramai sedikit untuk dibuatkan contohnya daurah, seminar, insyaAllah saya fikirkan antara perancangan saya nak buat sedikit mini seminar lah, untuk kita menerangkan kembali tentang hukum hakam kubur ini, supaya insyaAllah kita dapat ilmu yang lebih jelas, lebih mantap, dan insyaAllah moga-moga perkongsian itu nanti bermanfaat untuk saya dan kita semua insyaAllah. Okey tuan-tuan.